الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa amma ba'd. Maka alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya kita panjatkan syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dalam ramai-ramai orang Allah Taala telah pilih kita. Orang di Malaysia ni ramai. Orang di Kelantan ni pun berapa ratus ribu, amat tak pasti. Tapi ramailah, tak boleh pilih dengan jari. Tapi dalam ramai-ramai ni Allah Ta'ala pilih kita untuk kita di antara hamba-Nya yang mengimarahkan rumahnya. Makna tuan-tuan lah ni kira-kira duduk di tempat antara terbaik di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid Mukim Lunde. Hamba ni kali pertama lah sampai sini sebagai pengkuliah ataupun pengajar. Sebagai ahli jemaah haji siapa? Mungkin tuan-tuan tak aja nampak duduk nusuk belakang tu. Tapi hari ni dengan izin Allah, mudah-mudahan sedikit sebanyak manfaat untuk diri hamba sendiri dan tuan-tuan semua musafir pada malam ni. Jadi sikit pengenalan lah berkenaan dengan diri hamba. Hamba nama Muhammad Hafiz Qayyum bin Hamdan ataupun boleh panggil Qayyum. Hamba kerja formalnya sebagai doktor perubatan ataupun doktor. Orang kita panggil doktor. Sebenarnya bahasa Kelantan ni antara bahasa yang dirapat ialah bahasa Arab selain daripada bahasa orang putih. Contohnya peguam. Orang kita tak panggil peguam. Setengah tu kalau orang tua tak kenal peguam. Kita ni nak pakai peguam ni, nak bagi harta saka contoh. Tapi kalau sebut gapo? Lawyer. Sebut lawyer geliga selalu. Mana nak ayatnya cerak kita dengan bahasa orang putih. Jadi antaranya bahasa Arab. Dan antara perkataan Arab yang sebati dengan lidah kita ialah doktor ataupun doktor. Jadi hamba kerja di hospital Tupak. Dari hospital Tupak ataupun orang kenal sebagai hospital gapo hospital Tupak ni? Hospital Kopi. Tahu belakang. Mungkin ada jemaah sini rajin dah jadi penghuni hospital Kelabur Gang, tak tahu. Tapi mudah-mudahan dia beri kesembuhan kepada semua. Jadi itu tempat tugas hamba lah. Maknanya tugas hamba sebagai rasmi. Pada masa yang sama kita semua ni sebagai hamba Allah, termasuk diri hamba sendiri. Jadi selain daripada doktor, tugas hamba juga adalah sebagai da'i ataupun pendakwah, iaitu untuk kita mengajak orang kepada agama. Di mana tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, maknanya pada malam ni ialah sebagai kita kata orang gati dan juga sesi pengenalan mula-mula menjumpa dengan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada sebarang persoalan ataupun sebarang benda untuk tuan-tuan nak tanya, sama ada berkenaan dengan agama ataupun kesihatan, hamba buka seluah-luahnya sepanjang sesi perkongsian hamba pada malam ni insya-Allah. Jadi pada malam ni hamba tak ada nak cakap panjang, lebih pada perbincangan lah kalau tuan-tuan ada nak tanya. Cuma hamba lebih nak sebut kepada isu-isu semasa. Ya, isu semasa. Biasa kali isu semasa ni kita nampak gapo? Politik lah. Waliknya gitu. Tapi sebenarnya tidak gitu. Sebab apa? Sebab bila mana kita kata isu semasa ni maknanya berkaitan dengan diri kita, berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Mana kita tengok dalam masjid ni alhamdulillah satu campuran yang cukup baik. Maknanya ada orang naik pakat YB dah yang bersara. Ada orang dewasa dan menampak juga ada pemuda-pemudi. Alhamdulillah. Ini suatu kata-kata keadaan yang baik. Baik. Jadi hak nak sebut pada malam ni yang pertama sekali berkenaan dengan diri kita sendiri ialah hak tuan-tuan baru buat tadi. Gapo dia hak kita baru lepas tunai tadi? Solat fardu. Di mana tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, adalah sebuah hadis, ada seorang sahabat Nabi, tak silap hamba Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ataupun gelar dia Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni sahabat Nabi antara hak banyak juga riwayat hadis, dan juga dia antara orang hak dikenali sebagai pembaca Al-Quran dalam kalangan sahabat Nabi.
Jadi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardahu, satu hari ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya gapo Nabi? Ditanya, ya Rasulullah, ayyu a'mal afdal? Amal gapo dalam banyak-banyak amal dalam Islam ni hak paling molek sekali, hak paling comel sekali? Dah teka Nabi jawab gapo? Kalau siapa hak tahu. Soalan bocor ya, kalau siapa hak tahu. Gapo Nabi jawab kepada Abdullah bin Mas'ud? Amalan dalam Islam hak paling comel. Awak rasa tahu dah ni. Muka sini ni aku rasa ustaz-ustaz hebat saja ngajar sini ni. As-salatu ala waqtiha. Tu jawapan Nabi. Sembahyang pada waktunya. Maknanya tu antara amal hak paling afdal. Di mana Nabi ni sifat dia, bila mana sahabat tanya Nabi, Nabi akan jawab hak berbeza-beza menurut keadaan sahabat. Sebab tu kalau kita tengok ada soalan hak ditanya pada Nabi, siapakah sebaik-baik manusia? Ada Nabi jawab, sebaik-baik manusia orang hak mengajar Quran dan juga belajar Quran. Ada hak Nabi jawab, sebaik-baik manusia orang hak paling baik kepada ahli keluarga dia, dan aku orang hak paling baik kepada ahli keluarga aku. Ada pula jawapan lain Nabi royak, kepada sebaik-baik manusia Nabi royak pula, sebaik-baik kalian ialah yang bermanfaat untuk orang lain. Maknanya jawapan Nabi tu soalan tu lah, tapi jawapan lain-lain. Kita berkata, bagaimana Nabi jawab lain? Adakah Nabi kita kata macam talam dua muka? Na'udzubillah min zalik. Bukan gitu. Tetapi Nabi jawab tu kena dengan keadaan masyarakat. Sebagai contohnya, katakanlah tuan-tuan pergi jumpa doktor, sakit dada. Biasanya sakit dada kita ni penyakit apa biasa? Sakit jantung. Rumah tak bilang kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberi kesembuhan semua sekali, amin. Jadi bila pergi jumpa tu, doktor akan jawab kepada pesakit. Doktor kata, "Pak cik ni ada sakit jantung." Tapi kalau dia kecek sesama doktor, contohnya kecek dengan bos, hamba kecek dengan bos hamba, doktor pakar, contoh tak? Adakah hamba akan royak kalau doktor pakar tanya, "Pasien tadi sakit gapo?" contohnya. Adakah hamba akan jawab sakit jantung? Tak. Tapi hamba akan guna istilah kedoktoran. Sebab apa? Sebab tu tepat dia. Maknanya adakah hamba tali dua muka? Tak. Maknanya hamba jawab benda hak serupa, tetapi kena dengan tepat dia. Gitulah Nabi SAW. Sebab tu ada banyak jawapan bagi soalan yang sama. Sebab Nabi jawab tu kena dengan konteks orang yang bertanya. Maka antara soalan yang Abdullah bin Mas'ud tanya, amalan yang paling afdal, maka Nabi jawab apa tadi? Nabi kata, as-salatu ala waqtiha. Solat pada awal waktu. Di mana tuan-tuan, kita ni bila kita boleh taufik ataupun petunjuk untuk semaya jemaah, kira-kiranya kita ni boleh antara nikmat hak paling besar sekali. Di antara nikmat-nikmat hak besar. Tapi kadang-kadang kita kurang berasa. Biasanya apa kita kurang berasa? Contohnya gini lah, di Paya Bembel tu ada nasi kerabu sedap dia. Nasi kerabu apa nama tu? Nasi kerabu ini. Siapa kelun dia kena belaka. Ayah dah berkat. Dia hamba pun makan situ juga. Jadi sedap nasi kerabu ini. Tapi katakanlah kalau sebulan nak hari makan nasi kerabu ini, serahkan. Tak jadi lah. Tidak ini ialah mana. Maknanya kita cari tempat lain. Sebab apa? Sebab makanan tu lah, walaupun sedap pada awalnya. Maka gitulah juga Ama sebut tadi, apa kita susah kadang-kadang nak rasa solat fardu ni benda hak besar, disebabkan kita buat seumur. Dan kita buat seumur tu kadang-kadang kita buat tanpa penghayatan. Kita buat sebagai suatu rutin sahaja. Maka start malam ni insya-Allah untuk diramu sendiri lebih-lebih lagi, kita perbaharui niat kita ataupun hati kita. Kita kata, nak kali aku jijak tubik daripada rumah aku dalam keadaan berwuduk ataupun bersuci, aku ni sebenarnya boleh nikmat hak besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin lebih besar lagi daripada orang hak mungkin pada masa ngorek ni pergi mesyuarat contoh, ataupun pergi makan, ataupun pergi shopping kompleks dan sebagainya. Tapi kita dipilih pergi masjid. Maknanya kita rasa benda tu. Maknanya kita rasa kita boleh antara nikmat hak paling besar. Maka apa solat ni besar? Antaranya solat ni
kata ulama daripada hadis Nabi, dia merupakan tiada agama sebagaimana kita tahu. Mana Nabi royak innas salata imaduddin. Tu hadis takat tu. Ulama tambah man aqamaha aqamaddin wa man tarakaha hanamaddin atau kama qala. Maknanya semaya ni merupakan tiada agama. Jadi kalau mau tanya tuan-tuan, ada kedok bangunan di muka bumi ni hak hebat setara mana tapi tak ada dia? Ada tak? Kalau di Malaysia ni siapa antara orang hak paling kaya? Hak kita kenal. Hak hamba teringat lah ni Robert Kuok. Dia. Oh, Kuok orang kafir kata. Siapa? Syed Mukhtar Bukhari lah contohnya. Ada orang ada title Datuk Seri Tan Sri contoh. Orang kaya ni ghalib dia rumah dia besar. Jarang orang kaya duduk rumah kayu. Kecuali rumah kayu hak besar juga contoh. Jadi rumah besar tu, adakah ada rumah orang kaya hak besar tapi tak ada tiang? Ada ke tak? Apa mikir dulu? Ada rumah tak ada tiang? Tak ada. Kamu tu dah jawab. Sebab hebat setara mana pun bangunan atau binaan tu, dia mesti ada tiang. Maka gitulah agama kita, tiangnya ialah semaya. Sebab tu ulama mazhab Hambali, dia siapa boleh mengatakan bahawa orang yang tinggal semaya secara sengaja ni hukumnya kafir ataupun keluar daripada Islam. Na'udzubillah min zalik. Mazhab Hambali. Tapi mazhab kita, mazhab Syafi'i, kalau tinggal semaya dengan sengaja berdosa besar. Dan kita kata dosa besar jah. Ada jah di belakang jangan. Dah kita tak tahu bila kita hembus nafas terakhir kita. Jadi nak katanya besarnya solat. Siapa setara tu? Maknanya dia tiada agama, siapa tinggal semaya ibarat dia meruntuhkan agama. Sebab tamu teringat perbualan ambo masa dalam lebih kurang 8 tahun lepas. Masa tengah muda lagi. Dan dia pun insya-Allah muda lagi, tapi lebih muda lagi pada masa tu. 8 tahun lepas di tempat kereta basuh kereta di London. Kebetulan masa abang basuh kereta, ketika tu ada Ustaz Alwi. Ada lagi Ustaz Alwi. Ustaz Alwi Tok Guru Quran Masjid Payagambar. Dan dia di Masjid Ijar. Jadi ada jumpalah kecek sikit. Jadi binasihatkan ambo lah sebagai dia orang lama, orang muda. Jadi dia cerita, dia kata dalam hidup kita ni habis-habis nak jadi pun jangan tinggal dua benda, dia kata Ustaz Wi. Yang pertama sekali biar reti semaya, yang kedua biar reti baca Quran. Biar reti semaya, biar reti baca Quran. Habis-habis nak jadi gana pun. Maka benda ni tuan-tuan boleh sapakan anak ataupun sayang-sayang. Sebab apa? Sebab ibarat katakanlah kita tersasar, na'udzubillah min zalik. Mungkin ada orang terambil barang ataupun terlibat dengan sayang-sayang tak molek. Tapi kalau dia ada semaya, dia ada asas Al-Quran, senang untuk dia kembali ke pangkal jalan. Mana ibaratnya kalau selai tu, selai sekat pohon saja, boleh balik mula. Tapi kalau tak reti semaya, tak boleh baca Quran, mungkin selai terus sampai ke atas kepala. Mana ayat besarnya solat dan juga baca Quran di samping solat. Di samping tu juga kita semua ni sedar tak sedar ataupun langsung tak langsung, semakin panjang hidup kita di dunia, semakin sikit waktu kita yang berbaki di dunia ni, iaitu tiba masa untuk kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana kita meninggal, bila kita bangun balik di suatu padang hak luar. Apa dia nama padang tu? Teka. Padang mahsyar. Mahsyar tu sebenarnya maksud dia tempat berhimpun. Mim bagi atas tu mim tambah daripada perkataan hasyar. Hasyar kan ada surah Quran kan? Surah Al-Hasyru. Hasyru tu antara maksud dia himpun. Mana mahsyar tempat berhimpun ataupun masa berhimpun. Jadi bila mana kita berada di mahsyar, gapo dia soalan mula-mula hak ditanya kepada kita berkenaan dengan gapo. Kalau comel soalan ni, insya-Allah comel hak lepas pada tu. Tapi kalau sakak sini, mungkin berat nanang lepas pada tu. Tapi gapo dia soalan hak mula-mula antara awal ditanya berkenaan dengan semaya. Berkenaan dengan semaya. Di mana Nabi kata lebih kurang maksud hadis, inna awwala ma yuhasib yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya antara apa yang awal dihitung pada hari kiamat ialah semaya. In saluhat, kalau semaya kita tu soleh, maknanya molek semaya kita.
faqad aflah wa anjah, maka berjaya kita. Wa in fasadat, kalau rosak semaya kita, faqad khaba wa khasir, maka rugilah kita dan rugilah serugi-ruginya. Allahu akbar. Amal nak kata besarnya semaya. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, antara caranya ambolah untuk diri ambo dan kita semua, bila mana kita kecek pasal semaya ni, lebih-lebih lagi untuk diri ambo lah. Sebab ambo je kecek, ambo paling dekat untuk dengar ambo royak. Kita jadualkan hidup kita ni dengan waktu solat ataupun waktu semaya. Contohnya, tuan-tuan nak jumpa saya lama, saya universiti ataupun saya nak kecek, nak marketing. Bahasa moden benar marketing ni, nak duduk tak panggil marketing. Dulu ngopi, tak tahu. Jadi nak marketing. Kalau saya kita tanya, nak jumpa marketing pukul berapa? Kalau hak biasa, orang biasa-biasa royak, jumpa pukul 8, jumpa pukul 9 contohnya. Jumpa mana? Jumpa sudah asyik kabu. Mungkin ni banyak asyik kabu lah ke, jumpa pak asyik kabu. Tapi bila mana kita ni, kita kata nak jadi hak lebih maju, lebih baik, kita waktukan waktu makan tu dengan waktu semaya. Contohnya kita kata kita jumpa pukul 9 lepas semaya duha contohnya. Ataupun tak apa, beres kita makan pukul 2 lepas semaya zuhur. Ataupun kita jumpa pukul 4 sebelum semaya asar. Gitu. Maknanya kita jadualkan hidup kita ni biar pukul tu pukul kena dengan solat ataupun pukul kena dengan semaya. Maka insya-Allah kita akan terkejut lagu mana hidup kita akan berubah dan juga dapat keberkatan bila mana kita time hidup kita dengan semaya. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, dalam hidup ambo dan juga hidup tuan-tuan semua, ambo percaya kita banyak jumpa dengan orang-orang yang hebat. Maknanya orang hebat dari segi duniawi lah. Mungkin ada hak pangkat Tan Sri, Datuk Sri, Profesor, Doktor dan sebagainya. Dan kadang-kadang kalau kita tanya orang hak nego, hak berjaya contoh, kontraktor hak berjaya lah, kontraktor hak berjaya bukan dengan makan rasuah lah, mana hak berjaya sungguh contoh. Jadi kita pun tanya, lagu mana orang awak boleh berjaya dalam hidup ni contohnya. Dan mungkin antara jawab pihak kita jumpanya jawab pihak simple, iaitu dia kata kita ni hamba Tuhan, semaya kena jaga. Mungkin dia jawab gitu je. Dan memang dalam hidup ambo jumpa orang hebat, kebanyakannya gitu. Ramai gitu. Maknanya dia bermula dengan benda hak basic, iaitu menunaikan solat pada awal waktu. Dan untuk kita semaya ni ada banyak cara nak semaya. Boleh semaya sore, boleh solat secara berjemaah. Dan solat secara berjemaah, ambo tanya dah, solat berjemaah hak kita rasa tak khusyuk dengan solat sore hak kita rasa khusyuk, kira-kira hak mana pahala lagi banyak? Jemaah kurang khusyuk ke solat sendiri hak kita rasa khusyuk? Jemaah. Dah tentu jawapan dia jemaah. Walaupun kita rasa jemaah hak kurang khusyuk. Sebab apa gitu? Sebab bila mana kita semaya jemaah, kata ulama, bahagi hak kita tak khusyuk tu akan ditapung oleh pahala-pahala orang lain. Hak khusyuk oleh semaya. Habis-habis pahala tu email. Tak, okey tu email tak khusyuk. Contoh je lah. Jadi dah kalau tu email tak ingat pun, dia akan papuh dengan makmum. Tak, contohnya tu email tinggal rakaat, makmum akan kata subhanallah. Makmum tak bila kuat sekali tak sebut. Tak, subhanallah awal lagi. Pada nak ayatnya kita saling melengkapi antara satu sama lain dalam solat jemaah. Dan bila mana kita semaya sore, walaupun kita rasa khusyuk setara mana pun, percayalah ada bahagi hak kita tidak, bahagi kita tidak khusyuk. Dah habislah pahala situ, rugi bila mana kita tidak khusyuk. Sebab tu hak kita tahu belaka. Nabi royak solat fardu berjemaah berapa kali lebih daripada solat bersendirian? 27 ataupun dalam hadis lain 25. Tapi katakanlah kita tinggal jemaah, kita pun mulai semaya 27 kali. Adakah serupa dengan semaya jemaah sekali? Kata ulama tidak serupa. Walaupun kita mulai dah 27 kali ganda. Nak kata besarnya solat jemaah sekali. Atau contohnya gini, kita ada dua syarikat yang bagi offer kepada kita. Kerja dia mudah ya. Kerja dia duduk depan kedai, rekod suhu. Tak, mana rekod dalam musim Covid tak. Pecek ke tu. Kedai hak mula-mula dia kata, awak pecek suhu sebulan saya bayar 1,000.
kata Allah. Pada dah bukan duk main duk dia gitu ya, tek gitu ya. Pada dengan 1,000 contoh ya. Kedai yang kedua dia kata, awak buat kerja hak sama tapi saya bayar awak 27,000. Benda tu lo main tek becek suhu saja. Sekedar 1,000, sekedar 27,000. Jadi kalau orang hak segar, dia akan pilih kedai mana? Mesti hak seri, mestilah hak 27,000. Dak. Kalau ambil 1,000 tu mungkin lebih bagus atau seumpamanya. Mana nak katanya tak boleh nak mikir dengan molek. Mana nak kata besarnya pahala solat berjemaah. Sebab tu ada dikisahkan dalam satu kisah hak amba bila amba saya balik itu tak jumpa secara khusus, tapi kisah ni agak masyhur juga. Kisah berkenaan dengan seorang tabi'in. Nama dia Ubaidillah bin Umar. Ubaidillah bin Umar. Dia tinggal semaya Jumaat Isyak. Dia tinggal salat Jumaat Isyak. Jadi dia rasa menyesal. Dia rasa menyesal, dia ulang balik semaya berkali-kali ganda dengan harapan dia boleh ganti balik semaya dia. Maka diriwayatkan bahawa mari dalam mimpi dia, pendek cerita, ditunjukkan kepada dia bahawa dia tak mampu ganti balik semaya Jumaat dia tinggal sekali, walaupun dia ulang banyak kali. Tu kisah Ubaidillah bin Umar, katanya seorang tabi'in. Mana nak kata besarnya solat berjemaah. Cuma kadang-kadang nama sebut dari segi praktikal, lagu mana kita boleh meninggal solat berjemaah biasanya. Contohnya bila kita pergi backwah ataupun kita pergi ada urusan pejabat contohnya. Okay, katakanlah kita pergi backwah atau pergi urusan pejabat. Adakah sebenarnya benda tu membolehkan kita untuk tinggal solat berjemaah? Boleh ke tak? Contoh macam ni uzur ni, apa uzur bagi Kota Baru contohnya, tinggal semaya Jumaat contoh. Sebenarnya adakah lagu tu? Adakah boleh lagu tu sebenarnya? Sebenarnya solat berjemaah tetap tidak boleh ditinggalkan. Contoh maknanya apa tak lagu mana tapi kita tinggal dah mati email. Dia email loan dia sudah dah maya. Nak maya ke mana Jumaat? Aku jawab dia, adakah kena semaya kota email loan dia maya Jumaat ni? Tak boleh ke semaya Kota Baru contohnya, ataupun semaya di stesen minyak dan sebagainya. Dan kita tahu bahawa solat berjemaah berapa orang kena ada paling kurang untuk semaya berjemaah? Satu saf. 2 orang sahaja. 2 orang dah. Dah balik-balik kalau kita pergi jalan 2 orang ke kita pergi jalan 3 orang kalau kita pergi jalan biasa. Lebih pada 2 dan ke atas. Maknanya akan ada orang yang bersama kita. Maksudnya gapo tuan-tuan? Maksudnya solat berjemaah tu boleh buat seumur. Ataupun boleh untuk kita tak tinggal seumur solat berjemaah. Tapi itulah muka apa buka muka tu ada pandangnya. Dan sebab amat tengok contoh bila amat balik kerja lewat pukul 5 lebih, amat singgah di masjid. Amat kadang-kadang amat tunggu dan bila ada dah orang semaya amat cuek belakang untuk solat Jumaat sekali dengan dia. Tapi kadang-kadang amat peliknya bila ada orang masuk, orang baru masuk dia semaya sore ataupun dia duduk di bucu tu semaya sore dia. Padahal amat pelik je kata apa daripada hadat dah Jumaat ni kita buat dah untuk sambung Jumaat. Jadi sampaikan hari ni amat sebenarnya rasa benda tu suatu misteri lagi. Bapa maknanya orang boleh semaya sore dalam keadaan sebenarnya solat berjemaah memang confirm lebih afdal daripada solat bersendirian. Mungkin dia kata tapi kita tu tak yakin dia boleh jadi tu imam tu. Contoh dah. Kita tak yakin dia boleh jadi tu imam tu. Maka kita kata kita orang Islam ni sesama Islam asas kita ialah bersangka baik. Maknanya kita nampak dah orang semaya, insya-Allah dia boleh jadi tu imam. Maka kita sambung belakang dia. Kalau kita rasa kita ni memang ada jemaah masjid, memang orang saf tamu. Kalau kita tak ada memang kosong saf tamu. Anak kita ni orang kuat contoh dak. Kita jadi tu imam lah. Kita offer jadi tu imam biar orang ikut kita sebagai makmum. Tapi yang pasti solat berjemaah insya-Allah jangan kita tinggal sesekali. Tu hak nak sapa pada diri amba dan kita semua. Tu antara hak paling penting lah pada malam ni. Supaya mana kita perbaharui semua. Maknanya dalam hidup ni benda utama nak buat dalam sehari-hari ialah solat fardu secara berjemaah. Kita buat macam makan ni. Contohnya boleh ke kita tak makan pagi lah. Tak biasa tak makan nasi kabuli ni semua. Pada hari ni pakai tak makan. Contoh tak puasa tak, sahur tak, tapi pakai tak makan. Boleh ke tak?
Mula jadi pongoh lah. Enggak, angin jadi lain lah. Bila joko gam kan rembah itu. Pekung bagi. Lepas marah. Apa marah tu sebab lapar. Lapar apa sebab tak makan. Maka ayat pentingnya makan ni. Maka gitulah. Mana kalau boleh kita usahakan supaya solat berjemaah tu jadi macam makan ni kita. Sebagaimana makan tu ada, maka gitulah solat berjemaah biar ada semua setiap hari dalam kehidupan kita, insya-Allah. Maka tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sikit nilai tambah berkenaan dengan solat. Amal sebut sikit berkenaan dengan fiqh lah, berkenaan dengan semaya kita. Bila kita solat berjemaah, antara benda yang kita boleh buat ni. Sebab amal perasa setengah orang tak buat. Mungkin bukan sini tapi tempat lain. Hak kita boleh tambah baik. Yang pertama sekali, bila kita solat berjemaah, ta'imah iktidal. Sami'allahu liman hamidah. Patut kita jawab kan? Kita jawab Sami'allahu liman hamidah juga ke? Kita jawab Rabbana walakal hamd ataupun Rabbana lakal hamd. Tak payah royak ada Sami'allahu liman hamidah. Apakah ngerti email saja je. Kalau belum ni tu kita jawab semua. Email Sami'allah tu Sami'allah sama dengan ngerti email. Contoh dak. Mana kita boleh ubah di email sorang yang kata Sami'allahu liman hamidah, kita kata Rabbana walakal hamd ataupun Rabbana lakal hamd. Atau pendek lah. Email kena royak ke tak? Email kena royak juga. Mana email Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd sekali dengan makmum. Jangan email lepas ke makmum. Nanti email Sami'allahu liman hamidah jawab makmum. Tu dak. Tak boleh email kena royak juga, makmum royak sekali dengan email. Tu dari segi yang pertama. Mana dari segi kemas semaya kita. Mana sekadar Rabbana walakal hamd tiap pertama. Yang kedua, katakanlah kita masuk sebagai makmum masbuk. Makmum tak ada rakaat dengan email sujud baru kita masuk. Katakanlah kita masuk, sebahagian daripada orang dia tak masuk lalu, dia tunggu checkpoint. Kalau buang enggak macam checkpoint, maknanya email sujud ni tahu tak sedap masuk tiga sujud. Tak mungkin tahu serut apa ni lengah belakang ke tak tahu. Kita tunggu email naik dulu tak email sujud, duduk dua sujud. Dia duduk betul, kita betul baju dulu, tengok telefon, betul piah, betul golah contohnya. Email naik rakaat barulah kita masuk sekali dengan email. Hak tu kurang tepat. Bukan kata tak sah, batal, dosa besar, masuk neraka. Jangan hukum gitu. Maknanya dia kurang tepat. Hak tepatnya, hak bertepat dengan sunnah ataupun hak dikira oleh ulama, bila mana kita masuk, tepat mana kita ada, situlah kita ambil dengan email. Kalau email sujud, kita sujud dengan email. Kalau email iktidal, kita iktidal dengan email. Sebab apa? Sebab dia sabit daripada hadis Nabi, hak mana kita ada, kita buat. Hak mana tak ada, kita tambah dan kita sempurnakan. Gitu. Mana dia kita sebenarnya berada di tengah-tengah. Mana kita masuk dengan tamakninah, tapi kita ambil tempat mana hak kita ada. Ada sebahagian masyarakat lagi, ni bukan kita lah, kita tak buat. Mungkin masyarakat lain dia gaduh sangat. Mana nak ambil rakaat dengan email, dia lalu tu contohnya muka pintu nampak email rukuk dah. Dia pun pakai muka pintu Allahu akbar rukuk. Waktu nyok jalan rukuk masalah saf. Tu pun tak boleh juga. Tu dikira sebagai tak ada pemakninah. Bahkan dikhawatiri boleh terbatal solat. Disebabkan gerak terlalu kasar ataupun gerak kira-kiranya macam tak duduk oleh semaya. Maka boleh batal semaya. Maka hak tepatnya tengah. Kita masuk dengan tenang. Hak mana dia kita ambil, hak tak ada kita sempurnakan. Itulah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga berkenaan dengan amin. Berkenaan dengan amin. Di mana dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, pandangan hak kita pegang, makmum ni dengan tu email, makmum kena ikut semua tu email. Mana tu email buat, baru makmum buat. Jangan makmum laju pada tu email. Tak, contohnya mungkin tu email berusia sikit dah. Maknanya dia gerak. Dia tu baru slow-slow dia gerak. Makmum duduk pakai rokok selalu dah. Tak boleh. Sebahagian orang kata batal, sebahagiannya kata tidak batal, tetapi dosa ataupun makruh. Sebab apa? Sebab litah tu email. Jadi makmum ni kena ikut tu email semua, kecuali pada lafaz amin. Amin tu kata dalam kitab Jawi dia panggil mengiring imam. Hak lain tu mengikut imam. Tapi kalau takmin ataupun amin, mengiring imam. Maknanya bila mana kita imam kata amin, makmum pun amin sekali kata imam. Tu hak terbaik.
Jika dia fadilat dia, diampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Besar tu. Maknanya kalau kita kira dosa ni benda kita tak khabar lah. Maknanya boleh masuk dalam akaun kiri kita dan sebagainya. Jadi maknanya dengan semaya saja boleh mengampunkan dosa kita. Allahu Akbar. Mana tu antara kira tepat-tepat hak kita boleh kemah dari semaya kita, insya-Allah. Bagaimana hak tawak lagi lah. Kalau hak buat dah tu barakallahu fikum boleh teruskan. Maknanya hak mana kalau kita masuk tak payah tunggu. Hak mana dia kita ambil amin sekali kata email. Amin kita dah. Jangan elok kata email saja. Orang kata aku ni tak kena mana kata email ni. Jadi amin sorry dia. Contoh dah orang yang buat gitu. Dan orang kata email amin, sunatnya kita amin kali kata email. Gitu mazhab Syafi'i. Dia ada mazhab hak duk dia, ada juga. Iaitu mazhab Hanafi tak silap Allah. Tapi kita kata amin. Dan juga yang sebut yang paling penting sekali tadi, jangan tinggal solat berjemaah. Contohnya walaupun musafir. Jadi kalau musafir kan kita pergi di RNR ada dah jemaah. Tapi jemaah tu kita tak tahu jemaah tamam ke jemaah jamak. Contoh dia. Patut lagu mana? Ada dua pilihan. Yang pertama, kita pastikan dulu jemaah ni jemaah penuh ke jemaah jamak. Kalau kita pasti, kita ikutlah. Kalau kita tidak pasti, kata ulama dibolehkan untuk kita buat jemaah yang baru di RNR sahaja dan yang sewaktu dengannya. Sebab apa? Sebab dia tempat persinggahan. Tak tahu kan, maknanya mungkin hak ni semaya penuh, hak ni semaya jamak. Maka kita tak tahu, kita boleh buat hak baru di tempat persinggahan sahaja. Tu juga ada apa? Untuk boleh pahala berjemaah. Mana siapa setara tu. Maknanya kita kata macam line DJ lah. Maknanya di mana-mana pun berada akan adalah solat berjemaah. Maknanya mana-mana kita duduk boleh buat solat berjemaah tanpa pengecualian, insya-Allah. Jadi tu hak mula-mula dan merasa paling besar sekali hak mula sebut berkenaan dengan isu semasa, iaitu berkenaan dengan solat fardu secara berjemaah, insya-Allah. Yang kedua, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, hak penting dalam hidup kita ni ialah biar tiap-tiap hari dalam hidup kita tidak terlepas daripada ilmu. Biar tiap-tiap hari kita bangun pagi, celek mata, sampai kita tutup mata balik, biar ada semua input ilmu dari diri kita. Maknanya hari kita tu kita tidak berlalu kosong. Maknanya tidak kata hari ni kita gini, esok potolo, lusa potolo. Maknanya potolo semua. Rugi lagu tu. Okay, sebagaimana kita tahu ada kata-kata diriwayatkan daripada Sayyidina Ali, katanya siapa yang hari ini sama dengan hari semalam, dia ialah orang yang rugi. Siapa hari ini lebih baik daripada semalam, dia orang yang beruntung. Dan siapa hari ini lebih buruk daripada semalam, dia orang yang celaka. Kita minta jauh dengan Allah daripada keadaan sedemikian rupa. Jadi antaranya kita pastikan hidup kita ni biar ada input ilmu. Contohnya bila kita nak tidur malam dak. Amu nak tidur malam ni, tuan-tuan nak tidur malam ni, sebelum tidur tak kepala atas patah tu, kita tanya, kita kata hari ni gapo dia dah aku belajar. Ataupun hari ni gapo dia dah aku ulang kaji balik. Daripada hak belum-belum ni. Maknanya setiap kali nak tidur tu kita ada semua pembaharuan ataupun input ilmu hak kita boleh ada semua. Sebab apa? Sebab orang hak terkait dengan ilmu dia tidak akan rugi. Tu janji Nabi. Orang yang ada kaitan dengan ilmu dia tak akan rugi. Nabi kata dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, sila ambo, "Ughdu 'aliman." Mulakan harimu sebagai seorang guru. Nabi kata, mana jadi cikgu tu mulia. Contohnya lah ni mesti buat SPM apa ni? SPM. Tak, mana Amos Maya di Masjid Al-Qudus Paya Bembe. Lepas Maya Isa tu dia siap buat semaya ajak lagi. Maknanya SMK Kota Baru, SMK KB. Mungkin ramai ahli jemaah situ. Mungkin duduk situ ke, dia buat semaya ajak situ. Maka nak kata nak oyak betapa naknya kita kepada kerja lah dalam puasa. Termasuk cikgu-cikgu besar pun ada ucapan benar. Jadi nak kata cikgu, mulianya tugas sebagai seorang cikgu. Jadi siapa hak jadi cikgu, tahniah, sebab anda antara orang hak buat kerja hak paling mulia dalam agama kita. Sebab apa? Sebab ada kaitan dengan ilmu. Itu yang pertama. Au muta'alliman, katakanlah saya ni tak layak jadi cikgu, ilmu tidaklah mana contohnya, maka jadilah seorang pelajar muta'alliman. Kata saya pun kalau belajar ni tak boleh, kalau buat muka lain boleh, tapi belajar sekarang tak boleh lalu. Contoh mustami'an, jadilah seorang pendengar ilmu.
jadi aliman. Tak boleh jadi aliman, jadi pelajar, muta'alliman. Au mustami'an, jadi sebagai seorang pendengar. Dengar maknanya tak ada niat nak belajar khusus pun, tapi sekadar dengar gitu ya. Tu pun ada kemuliaan dia. Sebab apa? Sebab ada kaitan dengan ilmu. Katakanlah juga, saya ni dengar apa tak boleh. Dengan orang lain tak apa. Muzik lah kereta beres, tak satu. Tak, maknanya galik gitu ya, tak ngatuk macam tu ya. Tapi kalau dengar orang mengajar, dengar ilmu ni Allah, sudah lalu lah. Kata tak. Hak mula-mula boleh main 2-3 lekok, tak boleh. Contoh tak. Maka ada lagi golongan yang keempat, au muhibban, iaitu pencinta ilmu. Maknanya habis-habis tak mampu dengar pun dia sayang kepada ilmu. Dia suka kepada orang-orang hak tadi, hak terlibat dengan ilmu, dia suka walaupun dia sendiri tidak menjadi pendengar. Tu pun ada juga keuntungan dan laba daripada ilmu dan mendapat kemuliaan daripada ilmu. Maka jadilah kita salah seorang daripada 4 golongan tadi. Guru atau pelajar atau pendengar atau pencinta ilmu. Maka Nabi kata, fala takunil khamisah, jangan kamu jadi golongan yang kelima, fatahlik, kamu akan binasa. Maknanya orang yang tak ada kaitan dengan ilmu, ataupun orang yang mengajar ilmu-ilmu yang sesat ataupun yang salah di sisi Islam. Na'udzubillah min zalik. Maka gitu hak nombor 2 tuan-tuan, dalam hidup kita ni hari-hari biarlah ada majlis ilmu ataupun biarlah ada input ilmu yang kita ambil. Habis-habis kalau kita pergi masjid gini comelnya. Sebab bila mana kita duduk gini, insya-Allah kita ada ketenangan, ada kasih sayang, ada malaikat disebut oleh Allah di sisi malaikat yang berada di sisi Allah. Mana kata besar kelebihan tu. Tapi kalau tak boleh gigi ni, lah ni ada medium Facebook, Twitter. Mungkin setengah sini ni walaupun pecing dan sebagainya mungkin lebih pandai lagi daripada hamba. Contoh nak guna Facebook, mana ayatnya lah ni modern teknologi. Maka dengan ada hak tu pun boleh kita guna untuk mendapat input ilmu. Ataupun tuan-tuan follow lah ustaz-ustaz hak tuan-tuan follow. Tapi hak pastinya biarlah kita ada kaitan dengan ilmu. Ataupun tiap-tiap hari ada input, ada maknanya manfaat daripada ilmu yang kita dapat dalam kehidupan seharian kita. Itu hak nombor 2. Maknanya hamba rasa 2 benda tu kalau kita boleh kemah pada malam ni, insya-Allah maknanya hari-hari yang mendatang kita akan sentiasa menjadi orang yang lebih baik. Maknanya kita solat fardu berjemaah secara berjemaah. Yang kedua, tiap-tiap hari ada semua input ilmu dalam kehidupan kita. Maka sebelum hamba tutup perkongsian celoteh hamba pada malam ni sebagai pengenalan, jadi hamba tak masuk mana-mana topik secara khusus ataupun mana-mana kitab, tapi lebih pada perkongsian umum. Jadi hamba buka kepada persoalan. Kalau nak tanya berkenaan COVID ke, vaksin, benda kontroversi, ataupun berkenaan dengan isu agama, kesihatan dan sebagainya, jadi hamba buka dalam masa yang berbaki dalam 5 minit ke kalau ada, insya-Allah. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Bismillah. Masya Allah. Mana soalan dari segi inti soalan itu agak hebat lah bagi hamba. Mana soalan yang ditanya oleh Haji kita tadi, ditanya lagu mana, ambil secara umum lah, lagu mana seorang kita kata golongi bukan aliran agama, maknanya doktor ke engineer ke contoh accountant ke, tapi boleh belajar agama, mendalami agama dan boleh mengajak agama kepada masyarakat. Kita soalan yang ditanya tadi lebih kurang. Jadi hamba boleh sebut ni secara umum kita boleh buat dulu sebelum hamba share pasal diri hamba. Hak kita boleh buat yang pertama sekali, kita kena ajar anak-anak kita tuan-tuan. Sebab anak-anak ataupun budak-budak ni terutama kalau usia dia bawah 7 tahun. Bawah 7 tahun Jangan sampai 7 tahun, dia bawah 7 tahun. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, ajarlah anakmu solat ketika umurnya 7 tahun. Sebab sebelum 7 tahun, ia budak-budak ni dia macam mesin fotostat.
Dia macam mesej photostat. Hak mana hak dia tengok, hak tu lah hak dia akan ikut. Hak mana hak dia tengok, hak tu lah hak dia akan tiru. Sebab tu contohnya katakanlah kita tengok contohnya ada anak saudara kita ke, contohnya nyupuh dah. Baru umur 10 tahun tapi nyupuh dah, contoh dah. Kita pun kata belajar mana nyupuh ni? Siapa yang ajar? Mak ayah tak ajar pun. Kalau dia cerdik dia pun jawab memang mak ayah tak ajar tapi mak ayah tunjuk. Macam tu. Sebab apa? Sebab budak-budak dia akan dapat gapo dia hak dia tengok. Gapo dia hak dia tengok. Jadi bila mana bawah pada 7 tahun sangat baik kalau tuan-tuan boleh dedahkan anak ataupun cucu ataupun ahli keluarga dengan agama. Mana tak mesti ajar secara khusus. Dia kata awak contohnya adik Abang mari esok duduk depan ustaz. Contoh dia duduk depan biar teratuk di meja kuliah ni. Contoh dia. Contoh untuk boleh ilmu daripada ustaz dan sebagainya. Tidak mesti gitu. Tapi kita bawa dia untuk dia tengok. Tu je sebenarnya untuk peringkat budak-budak dia tengok. Dan juga antara yang paling besar yang memberi kongsi ialah ajar untuk hafaz Al-Quran. Hafaz Al-Quran. Untuk paling besar. Dia Islam ni ibu dia Quran. Sebab tu kita tak boleh panggil sesuatu benda tu Islam melainkan dia ada kaitan dengan Quran. Itulah ibu pada agama kita. Syariat ke cara dia bagi dah. Ni syariat, makrifat atas kali dia hakikat. Ada dia bagi gitu. Panggil dia nak bagi gapo pun isi ada kata ni kulit ke kulit ni kalau kita naknya isi contoh dah. Isi ke kulit ke dia tak lari daripada Al-Quran. Maka daripada awal lagi kita ajar untuk hafaz Al-Quran. Kalau kita boleh ajar, masya-Allah tabarakallah. Kalau kita tak mampu ajar, lah ni ada banyak pusat tahfiz. Sebab tu kita jangan kejut kalau kanak-kanak umur tak sampai 7 tahun tapi boleh hafaz dah 30 juzuk. Contohnya ada profesor umur 60 tahun. Dia tukar semua. Tak kuliah yang kafirun tu duk main tak habis semua. Mana duk musing semua. Mana baru kuliah profesor tapi sebab apa? Sebab dia dah berusia. Itu kekurangan sikit. Tapi amat nak katanya daripada usia budak-budak. Kita ajar situ lagi. Itu paling penting. Maknanya ajar Al-Quran, hafaz Al-Quan dan juga bawa dengan majlis-majlis ilmu. Dan pandangan peribadi hamba, jangan kita dedahkan kepada muzik-muzik. Tak payah. Sebab kalau kita tak tunjuk pun, tak buka muzik kepada anak-anak pun, mana muzik-muzik ni, mana muzik-muzik hak biasa-biasa lah. Kalau nasyid gitu tak ada masalah. Muzik-muzik hak biasa-biasa kalau boleh untuk tak buka, elakkan buka. Sebab apa? Sebab kalau kita tak belajar, kita tak ajar pun, dia akan belajar sendiri. Bila dia sekolah menengah, bila dia masuk universiti, dia akan dengar sendiri muzik tu. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak buka lagi muzik kepada dia, jadi dia punya tapak dalam hati tu bebas daripada muzik. Bila bebas daripada muzik, situ tu menyebabkan dia mudah untuk menerima dan memahami dan menghafal ilmu-ilmu agama, terutamanya Al-Quran. Jadi hak tu hak paling penting. Hak kita boleh buat sekali. Tapi tak terlambat dia kata, tapi kita lah ni umur 20, 30, 40 dan sebagainya, tak pernah terlambat. Selagi mana tidak kiamat, selagi mana nyawa tidak gar-garak di halqum, selagi itulah tidak pernah terlambat untuk kita belajar dan kita mengajar agama. Itu konsep dia. Tapi untuk kita buat sepuh hak Haji tanya tadi, didik dan tunjuklah kepada anak-anak kita dengan cara hafaz Al-Quran dan juga lazimi dengan majlis-majlis ilmu. Itu kita boleh buat. Maknanya dengan kita sebagai ayah ataupun tok boleh doa lah sambil Allah jadikanlah aku, anak aku ataupun cucu aku ni anak yang soleh, anak yang menyumbang pada masyarakat, seorang tok guru, seorang ulama besar dan sebagainya. Dan benda tu terbukti. Kalau kita tengok dari segi sejarah, banyak ulama-ulama besar dia lahir mungkin kita boleh kata berkat daripada doa ayah dia, ataupun berkat daripada doa tok dia, ataupun kita kata hak atas daripada dia lah. Berkat doa tu jadi dia seorang ulama besar. Benda tu berlaku. Mari dalam kalangan kita kata ulama di Kelantan kita pun amat percaya ada. Mana nak kata pentingnya kita sebagai ayah ataupun tok berdoa kepada Allah. Mana mungkin tak kena pada kita, tak kena pada anak, tapi kena pada cucu insya-Allah. Itu penting juga. Mana doa dan juga hak ikhtiar pentingnya daripada kecil lagi dedahkan dengan Al-Quran dan juga dengan majlis ilmu dan juga ilmu agama. Dah tu hak paling betul tuan-tuan Al-Quran. Maknanya sebelum kita ajar dia hafal benda lain. Contohnya kita ni nak suruh advance, maju. Kita pun nak ajar apa kata kitab-kitab Arab ataupun kitab-kitab yang bersifat matan, yang bersifat kecil-kecil contohnya, ataupun kitab hadis. Sebelum hak tu Al-Quran dulu.
Biar Al-Quran jangan munyatul musalli. Kita ni nak ajar anak kita munyatul musalli. Jaga je. Quran apa dah? Quran 3 kul baru. Ya. Quran dulu dah. Habis Quran dulu. Lepas Quran tu baru kita tambah mulai slow-slow atau boleh royak. Baik, dari segi dia ambo lah sikit perkongsian berkenaan dengan ambo. Dari segi formal, dari segi pendidikan agama secara formal, hamba ni sebenarnya tidak beragama agama. Mana kira-kira sekolah hamba ni aliran sekular lah. Gitu kira-kira aliran sekular. Sebab sekolah hamba sekolah kebangsaan, lepas tu sekolah menengah kebangsaan, lepas tu hamba sambung di College Mara Banting persediaan, lepas tu hamba sambung ngaji di Island. Island ni tidak duduk di Arab mana negara orang kapi lah kira-kira menjadi di kapi. Maka situ aliran pengajian rasmi apa. Dari segi agama, bahasa Arab ni sekolah menengah lah. Ambil bahasa Arab asas. Lepas tu SPM tu ialah pendidikan Islam sekolah agama. Dan juga di College Mara Banting ada abang ambil CG pengajian Islam. Tu dari segi formal. Dari segi tak formal, masa duduk di Kelantan lah, sebelum pergi ngaji jauh, ambo ikut bahasa mudahnya ustaz-ustaz hak mengajar di Kelantan. Mana hak mengajar di masjid-masjid, kuliah-kuliah, daurah-daurah. Contohnya di Masjid An-Naim Seri Cemerlang, dan juga di Masjid Bahir Bembe sebab dekat rumah hamba, dan juga sekitar tu. Tu dari segi tapak agama saya belajar situ. Maknanya di masjid-masjid, daurah-daurah dan juga kuliah-kuliah. Adakah saya pernah masuk pondok? Tak. Saya tidak pernah masuk pondok secara khusus. Cuma saya belajar daripada tok guru pondok. Lepas tu saya ala-ala tanya, saya sebut saya belajar daripada dua-dua aliran. Maka kita kalau bahasa mudah lah, ada aliran pondok dan juga ada aliran hak tidak pondok, ataupun ada orang panggil sebagai salafi, ada panggil sunnah, ada orang hak label kasar sikit dia panggil apa? Dia panggil Wahabiyah lah je juga dah tu. Jadi saya belajar daripada dua-dua. Jadi bila kita belajar dua-dua ni, sikap hamba ada, jelas sebagai manusia hamba ada kecenderungan hamba. Cuma saya lebih suka bersifat tengah-tengah. Maknanya hak mana hak betul, hak mana hak boleh ra'i, kita ra'i. Dan hak mana hak boleh ambil manfaat, ambil manfaat. Hak mana hak beza tu, ya beza situ, tak selesai. Dah ada rasa muka khilaf lama dah, muka khilaf baru kita kata. Jadi hak mana hak boleh ambil manfaat, ambil manfaat. Itu sikap saya lah. Cuma dari segi pendedahan, banyaknya saya belajar daripada ustaz-ustaz pondok. Tapi bila saya pergi di luar negara, saya banyak didedahkan dengan aliran salafi ataupun sunni. Sunnah lah ada setengah orang panggil, ada orang panggil salafi. Jadi bila tengok dua-dua tu, saya tengok bahawa kita ada banyak titik persamaan. Ada banyak benda yang kita boleh duduk sekali. Contohnya isu akidah, isu hak dasar dalam agama boleh duduk sekali. Tapi isu-isu hak bersifat khilafiyah, bersifat furu', mungkin berkenaan dengan sambutan Maulid Nabi, berkenaan tahlil arwah, belajar sifat 20, tak contohnya. Pada benda tu mungkin ada perbezaan pandangan. Tapi bila ada perbezaan pandangan, maknanya atas orang tu lah. Maknanya ia cenderung ke arah mana. Cuma jangan menyesatkan lah. Tak betul, jangan menyesatkan. Cuma dia bergantung, apa payah nak oyak, sebut secara kasar, dia bergantung pada sebenarnya tahap keilmuan kita. Kalau kita tahu sejeka, maka kita beramal dengan sejeka. Kalau kita tahu sehasta, kita rasa boleh bicara, maka kita bicara. Gitu. Ada setengah orang dia boleh bicara, maka bicara. Ada setengah orang dia tak apa nak boleh bicara. Dia boleh bicara 2 rekod lah. Masuk rekod ketiga dia akan bala. Maka jangan bicara, dia tak payah bicara. Gitu yang mudah. Sebab dia bila khilafiyah. Pihak lama sebut secara umum gitu. Jadi dari segi pengajian begitu. Jadi bila hamba pergi ke luar negara, hamba belajar daripada syekh-syekh di luar negara lah. Antara di tempat hamba tu, hamba duduk di Dublin, Ireland tu Dublin. Antara tempat hamba tu ada setiausaha Majlis Fatwa Eropah. Nama dia Syekh Hussein Halawah. Syekh Hussein Halawah, setiausaha Majlis Fatwa Eropah. Jadi tu antara tu hamba lah, hamba lazimi dan hamba belajar situ. Jadi secara kasarnya gitu. Maknanya hamba belajar sini daripada Tok Pondok. Bila lagi keluar negara, hamba terdedah dengan aliran salafi dan juga ada juga sufi sana. Jadi kita belajar laku. Hak mana hak ada ilmu, hak ada manfaat, kita belajar. Hak mana hak kita rasa macam pelik, macam lain daripada pandangan hak majoriti, itu saya tinggal, saya tak beramal.
Sebab tempat saya belajar lah, di island tu ada macam-macam. Syiah ada, mana Syiah tu macam biasa lah. Kalau duduk ada surau tu, maknanya nampak orang pakai batu depan semaya, tangan tak bawah, biasa. Mereka kata, ni Syiah ni dia ambil batu cari balas saja. Gitu lah. Maknanya itu dalam konteks tempat dia lah. Tempat kita, maklum lah, kita majoritinya Sunni, tempat ada sunnah wal jamaah. Begitu juga tempat hamba ada Sufi, tarikat Naqsyabandi, Naqsyabandiyah Al-Aliyah, ada tempat saya. Agak kuat juga. Maknanya ada, yalah dia ada dia punya malai-malai dia. Maknanya bila dia ngatik itu tutup lampu, tu ada goyang dan sebagainya. Saya lalu dah tu. Cuma kita tak goyang sekali tu. Kita tengok. Soal lepas tu ada nasi biryani. Dia nak kata kepelbagaian itu. Jadi tu sikit berkenaan dengan pengajian hamba. Maknanya hamba belajar sini, belajar sana, ada hak rasmi, ada hak tidak rasmi, sikit sebanyak. Cuma dari segi pondok tu hamba tidak masuk secara khusus, cuma hamba belajar sahaja. Ala kulli hal, mana atas apa-apa pun, hak penting sekali ialah yang pertama niat kita, yang keduanya macam hamba sebut tadi, makna kita ajar kepada anak keturunan kita. Sebab hak paling penting sini, sebagaimana kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayah, kata Al-Ghazali terjemahan dia, dan bahasa perbuatan lebih kuat pengaruhnya berbanding bahasa perkataan. Bahasa perbuatan lebih kuat pengaruh daripada bahasa perkataan. Jadi orang yang buat lebih mudah mempengaruhi orang lain daripada orang yang kecek saja. Yang mana kecek tapi tak buat pun dia kecek. Berbanding orang yang buat dan ditunjuk kepada orang lain hak dia buat, hak tu lebih berkesan. Jadi maknanya sebagaimana kita nak didik anak-anak kita, kita tunjuklah kepada anak-anak kita lagu mana hak kita nak dia jadi, insya-Allah. Jadi itu jawapan, maaf jadi panjang pula. Jadi gitulah maknanya kesimpulannya, ajar anak kita hafal Quran dan ajar daripada kecil lagi, terutama bawah pada 7 tahun. Dan nama kira lewat dah. Minta maaf kalau sini biasa ustaz berhenti on time, minta maaf lah, erek sikit. Cuma sebagai penutup, nak pesan ke tuan-tuan, loan ini kes Covid dia macam naik balik sikit. Naik balik. Cuma mana ayat kita jangan bimbang, insya-Allah. Kata jangan bimbang, jangan bimbang sebabnya loan ni kita tidak tengok kepada kes Covid secara keseluruhan, tapi kita tengok kepada dua benda. Kita tengok kepada bilangan kemasukan ke hospital dan bilangan kematian. Hak tu ukuran kita. Walaupun contohnya kes 100,000 tak, kes 100,000, tapi hak masuk hospital 10 orang, contoh daripada 100,000 tu, maka itu kurang membimbangkan kita. Sebab kita tengok lah ni bukan kes Covid, tapi kita tengok kemasukan ke hospital dan juga kadar kematian. Contohnya gini lah, contohnya orang bersin di Kelantan, berapa ramai orang hak bersin? Berasa puluh ribu dok orang bersin. Mana banyak orang bersin, tapi kita tak bimbang orang bersin saja ya. Tapi kalau bersin masuk hospital, tu kita bimbang. Maka gitu ukuran Covid dah ni. Maknanya kita tengok berapa banyak hospital, berapa banyak kematian. Ikhtiar hak kita boleh buat ialah nak musru dan minta tolong kepada tuan-tuan, hak mana hak belum cocok vaksin, sama-samalah kita berikhtiar dengan bercocok vaksin, insya-Allah. Vaksin hak sebut ni, hak mana hak tak ada cocok lagi contohnya, maka cocoklah. Sebab apa? Sebab lah ni dia luluh, maknanya fatwa kita luluh, dan dia syarat vaksin negara kita ni ada 3 syarat. Yang pertama berkesan, yang kedua selamat, yang ketiga tuling. Berkesan, selamat, tuling. Tuling ni tak campur dengan khinzir baby, tak campur dengan monyet, tak campur dengan kubah contohnya. Maknanya vaksin tu sevaksin-vaksinnya contoh. Tu syarat untuk lulus di negara kita. Maknanya insya-Allah kita yakin semampu kita boleh cocok vaksin. Sebab apa? Sebab berdasarkan pengamatan lah sebagai doktor, bila kita tengok gambaran keseluruhan, dia panggil istiqra' dalam mazhab Syafi'i. Gambaran keseluruhan kita dapati bahawa orang-orang yang masuk hospital, hak sakit kritikal, ramanya kalau dululah ialah orang yang tidak cocok vaksin. Ataupun lah ni
hak tidak lagi cocok booster. Jadi bila kita banding tu jelas mana orang hak cocok vaksin, orang hak cocok booster memang kurang kemasukan ke hospital. Ataupun kalau masuk hospital pun masuk hari ni boleh tubik esok. Gitulah ibaratnya ni. Tapi bukan hakikat tu majazi. Nama kata kita masuk hari ni lusa baru boleh balik. Tidak gitu maknanya boleh tubik cepatlah bila cocok vaksin insya-Allah. Dia samping daripada jaga kebersihan tangan, basuh tangan. Dia dalam perubatan ni, jadi cuma perubatan sikit. Dalam perubatan ni langkah pencegahan yang paling penting ialah basuh tangan. Tak paling bisa sekali. Obat paling mujarab bukan pergi di KPJ ke KDMC ke pergi di Kuala Lumpur, Granada, Ampang Puteri tak. Mereka ke dia obat dia basuh tangan. Ni kena dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi banyak ajar kita supaya basuh tangan. Bangun pagi, lepas makan, sebelum makan, nak semaya, basuh tangan. Setelah ada semaya dah, sunnah ambil semaya pula, basuh tangan. Nak katanya besar basuh tangan. Dan juga pakai topping, face mask. Ambo ni minta maaf, ambo tak pakai ni, kalau pakai takut tak bunyi. Dan ambo tak pakai. Maknanya kita pakai face mask, jaga penjarakan dan sebagainya. InsyaAllah sebab lah ni kita buka, maknanya secara logiknya kita tak boleh nak target kosong. Covid jadi kosong, benda tu mustahil pada adat. Kan mustahil. Ustaz akidah mengajar mustahil ada 3. Mustahil pada akal, mustahil pada syariat, mustahil pada adat. Ini mustahil pada adat lah. Maknanya mustahil pada ilmu sains untuk Covid jadi kosong. Tak boleh. Jadi apa kita boleh buat ni ialah kita kawal kemasukan ke hospital dan kita kawal kadar kematian secara ikhtiarnya. Gitu insya-Allah. Jadi itu pesanan untuk diri hamba dan kita semua. Mudah-mudahan sikit sebanyak kita boleh manfaat pada malam ni. Ada rezeki kita jumpa lagi. Segala kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan musnah ke dia sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.